Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memanglah orang kerja kak nak masuk syurga bukannya senang masuk syurga. Dia perlu kepada usaha, pada amalan. Jadi begitulah orang perempuan, kadang-kadang macam pagi tadi saya sebut, jangan merungut. Dah kita dijadikan Allah Ta'ala perempuan, macam mana? Kadang-kadang kita merungut, tak nak jadi perempuan, tak nak jadi perempuan. Nak jadi apa? Tomboy. Ya, saya 2 minggu lepas saya ada satu rancangan radio. Saya nak bersalam dah. Bila nak bersalam saya tengok lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Astagfirullahalazim. Baik tak bersalam. Sebiji laki-laki. Orang kampus sebut sejibi. Ya. Padahal perempuan, astagfirullahalazim, punya nak jadi laki-laki, tak nak jadi perempuan. Tapi yang herannya bila ke toilet, ke ladies juga masuk dia. Tak nak pula masuk apa laki-laki minta toilet. Entahlah tuan-tuan. Dia begitulah. Yang pertama saya kata tadi dah, jangan bungut. Jangan bungut. Kadang-kadang termungut tengok jari. Habis jadi saya. Relax ah. Ambil cerita Bumi Putra kan, Sophia Ibrahim tu. Jari-jariku sakit semua kerana bekerja hari-hari, membuat bakul dan raga bulu. Ibuku juga bersungguh-sungguh. Tu cerita Bumi Putra. Cerita tentang jari dia teruk buat kerja. Benda ini pernah tak berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah? Apa tak berlaku tuan-tuan? Berlaku pada anak Rasulullah, Siti Fatimah. Anak ramai. Kita belajar anak Fatimah ni Hasan dan Husin je. Padahal ada lagi anak-anak lain. Suami pula miskin. Sayyidina Ali tu tuan-tuan miskin. Susah. Anak ramai, miskin pula. Kita miskin-miskin pun peti ais 2. Fridge magnet punya banyak, penuh. Tak nak letak di mana lagi dah, banyaknya magnetnya. Itu pun kita kata kita miskin lagi. Miskin-miskin kita lagi ada lagi duit. Miskin-miskin kita makanan banyak lagi. Tapi sahabat Rasulullah kalau miskin, hari ni nak makan, hari ni pergi cari duit. Sayyidina Ali tuan-tuan nak makan, hari ni baru pergi cari. Duit tak ada. Orang bagi dia upah, ambil air daripada perigi, siram pokok kurma. Orang Yahudi upahnya. 1 telaga, 1 timba, 1 beldis biji buah kurma. 16 kali angkut, 16 biji. Itulah awak balik ke rumah. 16 biji buah kurma itu. Kongsi anak-anak datang Rasulullah bagi makan pada Rasulullah lagi. Dia punya susahnya. Satu hari Fatimah dan Rasulullah datang. Menangis dia. Sebab nak ambil gandum ditumbuk jadi tepung. Dikisar menjadi tepung. Daripada tepung tu pula nak diuli menjadi roti. Subhanallah, susahnya hidup. Bayangkan mana ada tepung ready made macam itu. Kita sekarang bukan setakat tepung dah siap dikisar. Roti pun dah siap dimasak. Bungkus saja, 4 bungkus dia. Orang tolong bakarkan untuk kita. Siti Fatimah menangis tuan-tuan. Sampai datang Siti Fatimah, Rasulullah datang, kenapa menangis Fatimah? Dia kata, ya Rasulullah, teruknya kerja saya ni jadi orang perempuan. Dah lah jaga anak, beranak, masak semua, boleh tak ambil pembantu seorang? Kata Rasulullah, lihat kepada batu giling tu, batu kisar tepung tu. Rasulullah pegang batu ni, Rasulullah kata pada batu giling ni, berpusinglah kamu. Berpusing dia. Jadi blender. Kemudian Rasulullah kata, wahai batu, diam kamu. Diam batu tu. Kata Rasulullah pada Fatimah, kalau aku nak, aku boleh suruh batu ni berpusing kepada kamu sampai kiamat, sampai kamu mati. Supaya kamu mudah hidup buat masakan pada anak dan suami kamu. Tapi sebab kalau kamu bagi pada dia, kalau kamu nak hidup senang, kurang pahala kamu. Biarlah kamu jadi macam ini. Tuan-tuan, sebab apa? Itulah satu cara yang paling senang untuk kita, untuk orang perempuan, untuk isteri ibu-ibu masuk syurga. Apa target kita? Target kita sebut pagi tadi. Target kita ialah syurga. Memang susah. Memang susah tuan-tuan. Untuk dapat syurga, nak masuk neraka senang. Susah semayang. Masuk waktu relax. Tak semayang, brother. Saya masuk neraka. Senang.
Tak payah buat ibadat, senang masuk neraka. Tapi nak kepada syurga, Masya Allah, dah lah kena solat. Solat tu pula kena betul pula, kena khusyuk pula. Sebab apa? Sebab ganjaran yang Allah Ta'ala bagi ni hebat, sangat hebat. Jadi Allah Ta'ala letakkan orang perempuan lah yang paling mudah masuk syurga. Nak dibanding kita orang lelaki-lelaki. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia memahami. Allah Ta'ala maha bijak, maha hakim, maha alim. Allah faham kedudukan manusia. Allah tahu kesesuaian kita, kesesuaian orang perempuan. Allah tahu, maka tak perlu orang perempuan nak jadi macam orang lelaki-lelaki. Kesian saya tengok orang perempuan main sepak takraw. Melipat sana, melipat sini. Kesian tuan-tuan. Tak gamak saya tengok, tengok juga. Allah Ta'ala ni dia buat mengikut kesesuaian fitrah. Kenapa kita nak jadi macam orang perempuan, orang lelaki-lelaki? Sibuk nak jadi macam orang perempuan. Tak, jadilah orang lelaki-lelaki. Jadilah orang perempuan. Jadi kadang-kadang kita orang lelaki-lelaki tak memahami keadaan orang perempuan. Mengandungnya sekarang 8 bulan, ya Allah. Subhanallah, beratnya perut. Orang tengok, orang kesian, duduk susah, bangun susah, tidur susah. Tapi masih lagi suami cakap, kopi mana? Isteri jawab, kopi di dapur. Tahu di dapur, aku nak minum. Astaghfirullahalazim. Sahabat yang akak kahwin dengan dia buat apa? Pandai buat, pandailah tanggung. Itu teringat cerita Ya Don Kibarat, Ustaz. Ya Don Kibarat tenekeli hea. Itu cerita Ya Don Kibarat. Tapi di kampung saya ditukar. Ya Don Kibarat mengandung tak larat. Kenapa buat? Itu dia. Yang mana faham, tak faham sudah. Walaupun susah macam itu Allah Ta'ala bagi, adakah kosong? Adakah zero? Free saja-saja Allah bagi? Tak. Sampai ibu-ibu yang menyisir rambut anaknya pun Allah hapuskan dosa. Akak-akak yang membasuh rambut, yang menyikat rambut anak pun Allah hapuskan dosa akak. Bayangkan kalau menyisir rambut anak pun hapus dosa. Bayangkan mengandung. Bayangkan melahirkan anak. Bayangkan mendodoikan anak, menjaga anak dia. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itulah berlaku kepada Asma binti Abu Bakar. Suaminya adalah salah seorang daripada ahli-ahli syurga. Zubair Al-Awwam suami dia pun orang susah. Menantu kepada Abu Bakar. Asma ini adalah anak Zubair menantunya. Suami kepada Asma. Orang miskin juga pun. Apa Asma buat? Asma tuan-tuan kerjanya ialah memindahkan anak-anak pokok kurma. Pindahkan anak-anak pokok kurma daripada tapak semayang bawa ke ladang tanam di ladang-ladang kurma. Orang perempuan junjung di atas kepalanya. Subhanallah. Menunjukkan bahawa orang perempuan ini dibenarkan bekerja, diharuskan bekerja untuk membantu suaminya. Dah lah dia kena buat kerja rumah yang banyak, kena bantu pula suami dia. Betapa besarnya pahala orang perempuan. Sebab tu tajuk forum kita hari ini, jadilah orang yang faham. Kita suami jadilah orang yang faham. Berat tanggungjawab isteri aku. Aku kena kurangkan tanggungjawab dia. Ya, basuh kain. Abang sidai kain. Ya, lipat kain. Abang iron kain. Kan? Ya, pakai kain. Abang buka kain. Itulah kerja dia. Itulah kerja orang lelaki-lelaki. Orang dah tutup, dia buka balik. Sibuk. No. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita jadi orang yang faham, subhanallah, kan isteri tu apa benda yang dia tak masak, satu benda yang dia tak masak, makanlah apa yang dia masak. Jangan ditanya benda yang tak ada. Ambillah apa benda yang ada. Saya dulu saya berniaga, tuan-tuan. Jadi peniaga ni kena banyak sabar. Bukan semua orang datang untuk membeli. Ada yang datang untuk window ada, door ada, shopping. Saja-saja nak menyebuk pun ada. Dia suka tanya benda yang tak ada dalam kedai kita. Kita jual kitab, kita jual jubah, dia tanya belacan ada? Astagfirullahaladzim. Kan?
Orang suka macam mana? Begitulah kadang-kadang suami-suami, dia suka tanya benda yang tak ada. Ikan goreng dah ada, ayam goreng dah ada. Sibuk dia tanya, udangnya mana? Cuba kita jadi orang yang faham. Ya Allah, abang, udang ada dalam peti sejuk, peti ais. Ya Allah, tak masak pula. Tak apalah, nanti malam awak masak. Kan senang. Kan senang. Tak nak marah. Kan aku cakap aku nak masak udang, masak lemak. Mana dia? Abang, awak kena faham, awak tu gaut. Kalau semua orang membudayakan budaya faham, insya-Allah akak-akak kalau jadi orang yang faham, senang hidup akak-akak. Senang. Kenapa rumah tangga kekal bahagia? Kenapa tak ada gaduh-gaduh? Kenapa tidak ada perang dingin, tidak ada perang panas? Sebab kita faham. Seorang isteri yang faham suami dia, daripada batuk suami pun dia faham. Itu tandanya suami nak teh. Kayaknya susah. Itu nak kopi. Cara tu dia sebut sampailah kopi. Tapi kalau dia sebut itu ngajak masuk ke bilik, bagilah. Ini tak faham-faham si isteri. Dah batuk, makanlah ubat batuk, kata dia. Cubalah belajar jadi orang faham. InsyaAllah kan? Nabi kata pada orang perempuan paling senang masuk syurga, jaga solat, jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami. Pilihlah mana-mana pintu syurga yang nak masuk. Hebat orang perempuan. Kami orang lelaki-lelaki tak ada Nabi sebut macam itu. Nabi sebut khusus pada akak-akak. Pertama, jaga solat. Sebab solatlah yang paling susah nak dibuat. Orang perempuan paling susah solat. Kami lelaki-lelaki sempoi aja. Saya macam ni boleh solat. Tuan Syekh agak susah sikit dengan sorban semuanya ada bayar tuan. Nak ambil wuduk pun bayar tau. Orang perempuan nak ambil sembahyang, sehelai rambut pun tak boleh nampak, tahu? Susah tau. Kami rambut selam berok je tak apa. Orang perempuan nak mengandung solat susah, orang perempuan ada baby pun susah. Tambah baby yang pandai berjalan, pandai merangkak, duduk depan sejadah dia. Dia tak pernah kacau kami. Anak-anak yang merangkak, yang berlari kecil-kecil tak pernah kacau bapak dia atas sejadah. Sebab dulu dia pernah kacau, bapak dia sepak, bum, lambung. Tak nak dah, kata dia. Tak nak dah, serik, kata dia. Tobat lahum, tak nak, kata dia. Tapi ibu-ibu tak sanggup terajang anak dia. Anak kacau. Anak kacau mak, anak tak kacau bapak. Subhanallah. Sebab itu Allah bagi istimewa pada orang perempuan solat. Yang kedua, puasa. Yang teruk, yang susah, yang payah berpuasa, kami orang lelaki-lelaki. Kami paling teruk puasanya. Selepas subuh tidur. Sampai 2 petang. Semayang zuhur tidur lagi. Semayang asar pun sambung tidur lagi. Sedar-sedar pukul 7. 7 suku dah maghrib. Dah buka puasa. Mengeluh suami. Sekarang dah tak teruk puasa. Tak terasa langsung. Tak terasa apa tidur dari subuh sampai ke maghrib. Teruk betul puasa dia. Yang paling teruk puasa akak-akak lah. Memasak, bersahur, mengemas. Semua akak kena buat. Allah bagi markah tinggi untuk akak-akak. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Menjaga maru'ah. Tak buat zina, tak buat benda haram, taat sungguh akak-akak. Taat. Yang keempatnya apa? Yang paling susah dijaga. Nak taat pada suami. Banyak orang boleh taat pada Allah semayang. Akak-akak boleh semayang. Tasbih pun panjang lepas semayang. Berzikirnya panjang. Tasbihnya begini. Subhanallah, subhanallah. Rantai bersikal. Subhanallah, bergelantai bawa. Tapi suami suruh buat satu benda tak boleh buat. Bayangkan, nak jadi taat pada suami. Berapa ramai yang gagal yang nombor 4. Kalau akak jaga yang nombor 4, sampailah 4-4 ni akak-akak jaga dengan penuh baik, tidak ada tempat lain untuk akak-akak. Jawapannya ialah syurga. Istimewanya untuk orang perempuan. Jadi tuan-tuan, fahamlah tahap tanggungjawab itu. Mudah-mudahan Allah beri syurga pada kita. Wallahu a'lam. Barakallahu.